kisah benar yang aku alami sendiri semasa aku menjadi seorang rider Foodpanda. So dalam 9.30 tu order pun siap. So bila dah masuk kawasan Bukit Tungku tu, bunyi anjing menyalak. Dekat pohon pokok tu. Dekat semak-semak tu dia. Asap banyak. Okay, ready. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back gang, welcome back to my channel. Right gang, aku rasa dah lama aku tak buat cerita kisah-kisah seram ni. So, hari ni, tahun ini, bulan ini, kita PKP 3.0. So, aku tak boleh nak buat outdoor, aku tak boleh nak buat prank, tak boleh nak buat social experiment. So, hari ni aku akan bercerita. Kisah seram adalah kisah benar yang aku alami sendiri semasa aku menjadi seorang rider Foodpanda. Kisah seram malam Jumaat. Alright gang, cerita dia macam ni. Pada hari kejadian tu, aku singkatkan cerita saja. Aku ada 2 shift. So aku ambil 2 shift. Aku ambil shift siang dan juga malam. Shift siang aku ambil pukul 12 sampai pukul 3 kalau tak silap aku. Sebab cerita ni dah lama, dah lebih kurang setahun yang lepas. Yalah sebab PKP kan, masa PKP 1.0 aku daftar jadi rider Foodpanda. So masa PKP 1.0 tu korang boleh bayangkan, masa tu kita total lockdown. So memang nak nampak sebiji kereta kat jalan raya tu pun, walaupun aku duduk di tengah bandar raya Kuala Lumpur dan juga Selangor, punyalah susah. Tambah-tambah lagi pada waktu malam. So aku ambil 2 shift. Cerita dia macam ni, aku ambil 2 shift. Shift siang aku settle, tak ada masalah. Lepas tu aku start shift malam pula pukul 4 sampai pukul 8 malam kalau nak ikutkan aku punya shift tu. Tapi apa yang terjadi? Nak dijadikan cerita, pada hari tu aku dapat last order tau. Last order dalam pukul 8 macam tu. Aku punya shift ending pukul 8. Tapi bila nak dekat pukul 8 tu, aku dah memang nawai tu aku nak balik rumah dah. Tapi pukul 8 tu korang bayangkan, aku ambil shift dekat Mont Kiara tau. Shift untuk shift petang tu lah, petang ke malam tu. Aku ambil shift Mont Kiara dan aku dapat order masa pukul 8. Ngam-ngam nak sampai pukul 8 tu, lebih kurang lagi berapa minit nak dekat pukul 8. Aku dapat order dekat KFC Jalan Ipoh. So aku rasa kalau rider area Selangor yang main Mont Kiara, aku rasa dia tahu Mont Kiara dengan Jalan Ipoh tu macam mana dia punya jauh. Tak adalah jauh sangat, tapi boleh dikatakan jauh lah kalau nak ikutkan masa PKP 1.0 dulu. Dia punya radius untuk Foodpanda tak jauh lagi tau. Sebab sekarang ni apa yang aku dapat tahu, aku tanya rider Foodpanda, dia orang cakap sekarang radius dia orang dah makin besar. So makin jauh dia orang pergi dengan bayaran yang itu no comment lah. So korang bayangkan aku dekat Mont Kiara, aku dah nak masuk tol Penchala tau untuk pergi ke Damansara. Aku dapat satu order untuk pick up dekat Jalan Ipoh, KFC Jalan Ipoh. So kita bila rider Foodpanda ni, kau tak boleh nak tekan cancel tau. Kalau kau tak accept pun, kau off handphone lah kot. Tapi memandangkan aku rajin waktu tu, sebab aku tengok pun pukul 8 baru kan, awal lagi. So aku accept. Aku pergilah KFC Jalan Ipoh. So kalau korang nak tahu, Foodpanda ni bila kau accept order tu, kau tahu je alamat untuk pick up order tu. Tapi kau tak tahu pun dekat mana kau nak kena hantar benda tu. Tak hantar makanan tu kau tak tahu. So bila aku duduk kat KFC Jalan Ipoh ni, aku duduk kat situ lama, kena sidai dalam lebih kurang setengah jam 40 minit juga. So aku sidai sudah dalam setengah jam 40 minit, dalam pukul 9 lebih lah, 9.40, 9.30 macam tu lah. So dalam 9.30 macam tu order pun siap. Order siap, aku pun ambil barang-barang KFC. Banyak juga ada order sebenarnya. So bila aku dah ambil barang-barang tu, aku ambil makanan-makanan tu, aku masuk dalam beg. Aku masuk dalam beg Foodpanda lah. So bila aku masuk dalam beg tu, aku nak jalan, aku letak phone aku dekat phone holder, and then aku tekan aku tak ingat lah apa Foodpanda dulu. Accept order accept kalau kita dapat order. Tekan untuk kita pergi hantar lah. Aku pun dah tak ingat dah lama lah aku tak buat Foodpanda ni. So aku tekan lah. Bila aku tekan tu, baru dia keluar alamat. So korang nak tahu tak aku kena hantar dekat mana? Agak malang juga untuk aku, sebab aku daripada Jalan Ipoh tu, daripada KFC Jalan Ipoh, aku kena hantar dekat Bukit Tungku. Ini kalau rider area Selangor ni yang main area PJ apa semua tu, KL kan memang tahulah Bukit Tungku ni.
Kalau kat PJ kita ada Bukit Fraser dan juga Jalan 55 kalau tak silap aku. Itu kalau malam-malam aku rasa korang kena berteman lah. Aku pernah hantar seorang-seorang dan yang tu aku akan cerita nanti. So, apa yang terjadi bila aku dapat order tu, aku tengok alamat Bukit Tungku. Allah, dalam hati aku waktu tu dah dekat pukul 9. Tapi aku fikir, pukul 9 kan, awal lagi kan, hantu keluar pukul 12 kan. Punya confident hantu keluar pukul 12. So aku pun, aku ni ada paskat dia. So aku pun cakap, okay tak apa lah, Bukit Tungku je pun kan. Padahal Bukit Tungku tu, aku dah tahu dah kisah-kisah yang ada kat Bukit Tungku tu. So aku pun tak apalah. Daripada KFC Jalan Ipoh tu pun aku buka map, terus Bukit Tungku. Walaupun aku tahu Bukit Tungku tu kat mana, tapi bila kau masuk dalam Bukit Tungku tu, kalau kau rider mesti kau tahu punya. Kau takkan nak jumpa rumah dia, melainkan kau hari-hari masuk Bukit Tungku tu. Sebab rumah dia tu rumah orang kaya, lepas tu rumah banglo besar-besar gedabak tu, lepas tu kau masuk sini, masuk sini, masuk sini. Aku pun dah tak tahu lorong mana satu. Walaupun aku dah berapa kali masuk Bukit Tungku waktu siang. Ini kali pertama aku hantar makanan pada waktu malam. So aku buka lah Waze, kan. So pergilah ke Bukit Tungku. So bila dah masuk kawasan Bukit Tungku tu, masuk je kawasan Bukit Tungku tu, keadaan kat dalam Bukit Tungku tu, dekat jalan raya, tengah-tengah jalan raya kesebukan KL yang korang tahu sebelum ni sibuk, sangat-sangat sibuk, pun sunyi sebab PKP 1.0. Ini kan pula dekat Bukit Tungku, geng. Allahuakbar. Bila aku masuk je kawasan Bukit Tungku tu, korang tahulah, situ kawasan gelap, ada sebatang, dua batang lampu kan, lampu jalan kan. Kau pergi depan sikit ada lampu, tu pergi depan lagi tak ada lampu. So macam tu lah aku jalan. Bila masuk tu, kau akan automatik aku sendirilah, ni pengalaman aku sendiri. Bila aku masuk je kawasan Bukit Tungku tu, terus aku meremang. Aku tu fikir benda bukan-bukan lah. Padahal kalau aku tak nak fikir benda tu, tapi bila engkau dah ada dekat situ dengan waktu malam, walaupun pukul 9 waktu tu, kau dah masuk kawasan Bukit Tungku tu, bila kau terbayang-bayang cerita-cerita yang orang pernah cerita apa yang terjadi kat Bukit Tungku, dan banyak rumah-rumah kosong, banyak gangguan-gangguan lah apa semua lah. Tapi kalau kau pergi waktu siang, benda tu tak ada apa pun. Sebab Bukit Tungku tu bagi aku tempat elit lah, tempat yang rumah dia orang kat sana memang lawa-lawa. Yalah, rumah-rumah Datuk, rumah-rumah Tan Sri apa semua kan. So bila aku masuk Bukit Tungku tu, aku dah fail satu benda yang aku sangat-sangat spoil. Masuk je kawasan tu, aku punya map lost, gang. Lost, no signal, so no coverage. Aku dah jadi macam Allahuakbar. Aku dah lah tak hafal jalan-jalan Bukit Tungku tu. Lepas tu aku punya map lost. So lepas map lost aku dah jam nak kejap. Aku dah jam kepala otak. Aku dah tak apalah, aku just zikir, istighfar dalam hati kan. Aku minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga permudahkanlah perjalanan aku ni. Sebab ini last order, tolonglah permudahkan. Sebab aku lepas aku hantar je ni, aku nak balik rumah. So bila aku punya map Waze tu dah lost, so aku dah terpaksa menggunakan manual. So apa yang aku buat, aku bawa je motor aku tu, aku masuk je jalan-jalan Bukit Tungku tu, sampailah aku jumpa setiap kat Bukit Tungku ni. Kalau korang nak tahu, kat Bukit Tungku ni setiap rumah dia orang, kebanyakan lah, aku tak sure setiap rumah ke, tapi aku rasa kebanyakan rumah kat situ, setiap rumah dia orang ni ada security guard. So aku akan berhenti kat security guard tu. Aku berhenti kat depan rumah, aku tanya, "Cik, jalan ni kat mana?" So dia orang pun cakap, sebab kat situ security kebanyakan Nepal kan, Bangla, Melayu ada lah beberapa orang kat situ kan. So aku pergi, dia cakap ni, aku pun pergilah rodok sini sana, tak jumpa juga weh. Masuk hutan lagi ada. Dia bukan hutan tau, dia perumahan, tapi dia jalan itu jalan macam jalan hutan tau. Dia jalan memang keliling kau tu, kiri kanan tu hutan, lepas tu baru jumpa rumah. Jalan lagi hutan, jumpa rumah. Dia macam tu lah, lebih kurang situasi Bukit Tungku ni. So aku jalan-jalan tak jumpa, jalan-jalan tak jumpa. Aku masa tu aku sesat dekat sejam juga aku rasa. Yalah, aku rasa dekat sejam juga aku sesat. Sebab aku cari tak jumpa. So aku pergi, aku tanya lagi security guard. Asal aku nampak rumah yang ada security guard je, aku pergi tanya, jalan ni kat mana, jalan kat ni. Masalah dia orang tunjuk, tapi aku tak sampai kat tempat yang dia orang tunjuk tu. Aku pergi cari, tak jumpa. Lepas tu aku jumpa satu security guard ni Melayu, abang brother, aku tak ingat nama dia, nama apa abang tu kan. Aku tanya jalan ni, so dia bagi tahu aku jalan yang betul. So aku pergi lah. So bila aku pergi ke tempat tu, aku nampak satu rumah tu, rumah dia dekat belah atas tau. So kita kat jalan bawah tau, rumah dia kat belah atas. So bila aku pergi situ, aku rasa ni kot jalan dia. So aku pun naik lah ke atas.
Sebab dekat Bukit Tungku ni, kalau korang nak tahu, rumah dia sebiji-sebiji. Ada stand rumah tu, rumah dia kau kena naik bukit, pergi ke atas sampai rumah. So aku pun pergilah naik pergi rumah. Lepas tu aku nampak lah ada owner rumah dalam tu. Bila aku tengok dia dekat dapur tau. Sebab aku naik motor ni automatik. Aku pergi ke bahagian dapur. Itu masalah. Aku tak pergi ke bahagian lobi tempat dia parking kereta tu. Aku pergi ke bahagian dapur. Sebab aku nampak lah ada seorang perempuan, seorang lelaki. Bila aku pergi dekat-dekat, aku dengan confidentnya ingatkan dia lah yang order. So aku pergi, aku nampak Mak Saleh. Aku pun apa lagi, dah lah speaking terbelit lidah kan. Aku pun speaking lah, cakap dengan dia, kata dia ada order KFC ke apa. Dia cakap bukan. Sudah, aku kata tadi abang yang berada Melayu tu cakap kat sini. Bila aku tanya dia cakap bukan blok. Lepas tu aku pun tanyalah Mak Saleh tu. Aku tak ingat dia orang apa. Orang Mak Saleh lah senang cerita. So aku pun tanyalah dia, tahu tak alamat ni kat mana? So dia pun cakap dia tak tahu. Sudah, aku dah jam lah. Lepas tu aku pun terpaksa lah pergi manual lagi. Aku jalan. Korang bayangkan dekat jalan masa aku nak cari rumah tu, sangat-sangat sunyi weh. Dengan bunyi, kau boleh dengar bunyi angin, bunyi cengkerik, bunyi anjing menyalak. Lebih kurang macam tu je. So aku jalan, aku jumpa lagi satu rumah yang ada security guard. So aku pergi kat rumah tu, rumah banglo besar. Aku tak ingat rumah tu kat mana. Tapi kalau aku pergi sana, aku rasa aku ingat kalau aku nak cari balik rumah tu. So aku jumpa seorang pakcik ni. Pakcik ni orang Melayu, dia orang lama lah. So aku pergi kat pakcik tu. Aku tanya pakcik tu, "Pakcik, tahu tak rumah kat sini?" So pakcik tu, dia tahu rumah tu kat mana. So dia suruh aku ikutlah jalan ni. Dia bagi tahu aku pergi straight, belok kiri, belok kanan. Rumah tu ada belah kiri. So rumah tu pun atas bukit. So kena naik bukit tu, jalan tu sempit sikit. Dia muat untuk sebiji kereta je. So jaga-jagalah sikit, takut jalan tu licin kan. So aku pun okey. Lepas aku dah sembang dengan pakcik tu, dia dah bagi tahu jalan apa semua ni, aku pun pergilah. So aku pergi. Alhamdulillah, aku jumpa rumah yang aku patut hantar KFC tu. Aku rasa KFC dah sejuk dah. So bila aku sampai kat situ, aku nampak simpang naik atas tu kan. So aku pun masuk gear 1, gear 2, aku belok kiri, aku tengok, sudah. Korang bayangkan jalan untuk sampai ke rumah tu, dia memang muat satu kereta tau. Dan kiri kanan dia hutan camp. Dia bukan hutan tebal tapi dia hutan. Bila kau dah masuk jalan tu, kau tak nampak belah kiri ni ada apa, belah kanan ni ada apa. So sepanjang jalan untuk sampai ke rumah customer aku ni yang order KFC tadi, lebih kurang dalam, tak silap aku, dalam 100 meter lah, bagi aku 100 meter mungkin 1 meter untuk sampai ke rumah dia. So dalam perjalanan aku naik bukit tu, bukit dia bengkok tau. So naik atas untuk sampai ke rumah tu, aku nampak daripada bawah, kita nampak rumah tu dekat atas, nampak bercahaya. So bila aku naik tu, masa aku dalam perjalanan tu, aku dah rasa tak sedap hati tau. Lepas tu aku dah rasa angin, macam angin panas, angin sejuk. Lepas tu telinga aku dah jadi macam bingit. Dia jadi macam ting. So aku dah berzikir, aku istighfar. Aku fokus untuk kerja aku nak habiskan kerja aku. Sebab ni aku punya last drop. Aku nak hantar makanan ni, lepas tu aku nak cabut. So masa aku tengah naik tu, aku dah rasa tak sedap hati. Lepas tu bila aku dah separuh daripada jalan tu, tiba-tiba aku punya motor jadi berat. So dalam kepala otak ni terus fikir, motor berat dah hantu, motor berat dah hantu. Itulah masalahnya, sebab selalu tengok filem Melayu. So aku dalam kepala otak ni jadi automatik bila motor berat, hantu. Bila aku naik, kau mainkan naik bukit aku pakai gear 1, gear 2 je. So bila naik, motor berat. Aku pakai gear 1 tapi dia macam mengerang, macam tak boleh nak naik tau. So aku buka mic kata, buka. So bila naik mengerang tu, aku dalam kepala otak aku terus fikir hantu kat belakang. Tu masalahnya, selalu fikir benda bukan-bukan. Aku dalam kepala otak aku fikir hantu kat belakang. Itu yang masalahnya. Lepas tu yang lagi menyeramkan, bila motor aku tengah berat tu, aku dengar suara mengilai, geng. Dia mengilai macam mana tau? Dia mengilai, bunyi dia halus je. Dia mengilai halus sangat-sangat, jauh sangat-sangat. Lepas tu bila dia mengilai, aku memang dengar dia mengilai tau. Dia mengilai, dia gelak. Lepas tu jauh sayu. Terus automatik dalam kepala otak aku, ini kalau dengar jauh maknanya dia dekat, kalau dengar kuat maknanya dia jauh. Itulah masalahnya. Aku selalu fikir sebab selalu tengok cerita seram. Aku pun apa lagi, aku teruskan juga perjalanan aku. Walaupun motor aku dah macam aku bawa orang yang 300 kilo kat belakang, aku bawa juga. Aku naik juga, mencana aku naik sampailah dekat depan rumah customer tu. Sunyi. Rumah customer tu sunyi, geng. Aku pun tak apalah. Aku rasa ada orang kot.
Rumah tu besar tau, tapi tak ada security guard. Pondok guard tu ada, tapi tak ada security guard. Aku tak tahu sebab apa tak ada. Mungkin dia pergi ronda rumah tu ke apa, tak tahu. Lepas tu aku tekan loceng. Aku sampai depan rumah, aku tekan loceng, aku tengok map. Aku tengok dia punya address semua. Okey, betul lah ni, confirm ni rumah dia. Sebab dekat depan rumah dia ada satu macam plate, macam signboard, alamat rumah dia, apa semua dengan nama dia, apa benda aku tak ingat dah apa nama dia. So, aku tekan loceng. Ada seorang buka pintu. So, seorang ni buka pintu. Masalahnya dia ni buat suspend tau. Dia buka pintu, dia jengok macam tu. Aduh, aku tadi dah bala macam-macam kat bawah. Kau buka pintu, kau jengok pula. Aduh, kau nak tahu tak siapa yang jengok tu? Aduh, masalah betul lah dia ni. Yang jengok tu bibip dia. Ya Allah, bibip rumah tu lah, orang gaji rumah tu. So dia jengok macam tu. Dia tanya aku, siapa tu? Dia cakap pasal orang putih lah. Bukan main, bibip dia cakap orang putih aku. So dia tanya aku lah siapa tu. Aku cakap lah, kata aku Food Panda kan, delivery KFC. Lepas tu cakap, oh okey, ada order. So dia pun jalan lah, 2 orang dengan kawan dia. Mungkin kawan sekerja dia lah, dia pun jalan. Sebab order banyak weh. So dia orang jalan keluar datang ke aku lah, datang ke pintu gate tu lah. So dia orang pun ambil makanan KFC tu. Aku pun bagi. Lepas tu aku pun happy lah kan. Dah happy saya memang okay, thank you, bye. Aku dah bye pumpang dah. Tapi aku nak kena patah balik lalu jalan yang aku lalu tadi. So aku nak kena hadap balik jalan tadi. Ya Allah, kau bayangkan lah. Bila aku pusing je motor aku balik, aku tak matikan enjin tadi, aku biar enjin aku hidup lah. So aku pusing je motor tu. Allahuakbar. Aku punya lampu motor tu dia apa orang panggil dia terpancar kat satu pohon pokok tau. So dekat pohon pokok tu meremang pula aku. Dekat pohon pokok tu aku nampak macam ada satu lembaga hitam besar tau. Aku tak tahu benda tu benda apa, tapi aku syak mungkin dia Pak Maon ke kan, mungkin tak tahulah. So tak ada. Okay, ni benda betul. So aku nampak benda tu, nampak aku dah meremang ni tengkuk aku. So aku nampak benda tu berdiri dekat satu pokok besar. Dia berdiri, lembaga tu pun besar, hitam. Aku tengok dia macam mana nak cakap korang, aku macam mana aku nak terang kat korang bentuk dia macam mana nak cakap bentuk, tapi kau tahu benda tu ada benda tu kat situ. Kau boleh, bila kau dah pusing motor tu, kau punya lampu motor tu suluh dekat dia, kau tahu dah benda tu. Nampak? Aku seram dah ni. So aku tak apalah, aku abaikan. Aku bacalah apa yang aku tahu kan. Aku bacalah hati. Aku turun balik. Aku ikut balik jalan yang bukit tadi kan. Jalan untuk turun ke jalan main road yang aku lalu tadi kan. So masa aku tengah turun tu, dekat sebelah aku ni ada benda ikut kan. Benda tu dia macam mana nak cakap, dia macam beruk tau. Tak tahulah, aku rasa aku nampak macam tu lah lebih kurang. Dia macam beruk, mata dia merah. Dia ikut aku. Mula-mula aku tak nampak dia tau. Sebab mula-mula dia yang aku perasan dia ikut tu dekat semak-semak tu dia. Bila aku buat aku meremang sebenarnya ni. Sebab kisah benar kan. So bila aku turun bawah tu, dia macam ikut dekat di sebalik pokok-pokok semak-semak sama tu. So bila aku ke depan sikit, bila dah nak sampai ke penghujung jalan yang aku masuk mula tadi, baru dia tunjukkan diri dia menyerupai macam beruk, mata merah dengan wajah dia yang sangat-sangat buruk lah. Aku nasib sebab aku tak pandai lukis. Kalau aku pandai lukis, aku boleh tunjuk kat korang. Aku cari dalam Google pun aku tak jumpa muka yang aku nampak dengan muka yang dalam Google. So aku tak jumpa. Aku tak tahu nak gambarkan kat korang macam mana. Tapi wajah dia sangat-sangatlah mengerikan dan menakutkan dengan mata dia yang merah. Masa tu Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu macam mana perasaan aku waktu tu. Aku dah rasa macam aku dah nak terkencing, macam aku dah nak banjirkan seluar aku. Tapi alhamdulillah aku boleh tahan lagi. So aku teruskan juga perjalanan aku. Walaupun aku dah nampak benda tu bertenggek dekat masa simpang jalan yang aku nak masuk tu, aku keluar pada jalan tu. Terus aku cari jalan keluar. Cari jalan keluar pun satu hal geng. Aku nak cari jalan keluar mengambil masa lebih kurang 15 ke 20 minit untuk aku sampai ke main road, jalan besar lah, jalan besar highway tepi jalan tu kan. So bila aku dah sampai ke jalan besar tu, alhamdulillah bila aku nak perjalanan aku nak keluar daripada rumah customer aku tadi tu untuk ke jalan besar, tak ada sebarang gangguan. So aku dipermudahkan juga perjalanan aku.
Aku tak ikut map, aku tak ikut apa. Aku dalam keadaan ketakutan, aku main sodok je. Aku main rodok yang mana aku rasa terdetik dalam hati aku. Alhamdulillah sampai ke jalan besar. So bila dah sampai ke jalan besar, aku pun teruslah balik ke Kota Damansara. So bila sampai ke Kota Damansara, aku tak balik rumah dulu. Aku singgah kedai mamak sebab aku ingat pesan mak ayah aku, pesan tok nenek aku, kalau kita kena gangguan benda-benda macam ni ataupun kita rasa ada benda-benda macam ni menumpang, kita jangan balik rumah dulu. Kalau rumah kita ada anak, ada budak kecil ke apa ke, jangan balik rumah dulu. Kita singgah mana-mana tempat dulu untuk clearkan apa yang ada. So aku pun singgahlah kedai mama. Aku singgah kedai mama, aku order teor jatuh, jana jatuh. So aku pun makan apa semua, aku pun dah relax, fun apa. Aku pun nak text member aku nak ajak lepak kan. Kalau ajak lepak kan lagi lambat aku balik dah lah, PKP kan kena tangkap. So aku pun baliklah rumah. Aku balik rumah, sampai ke parking motor, aku terfikir balik apa yang terjadi tadi. Lepas tu aku cuba lupakan, aku relax dulu, isap ukok dulu kat basement tu, barulah aku balik rumah. Dan Alhamdulillah tak ada apa yang jadi kat dalam rumah aku. So geng, itu sahaja untuk kisah seram pada kali ini. Kalau korang nak lagi, korang komen kat bawah. Kalau dapat sambutan untuk kisah seram malam Jumaat ni, dah lama dah aku tak buat ni. So aku akan buat lagi kisah seram untuk next episode. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan biarkan hidup anda disembunyi misteri. Itu misteri Nusantara. Ingat, ia wujud dan ia sentiasa berada di sekeliling kita. Assalamualaikum.